اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah, muka surat 69, baris yang keempat daripada bawah. Muka surat 69, yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sebesar-besar syafaahnya syafaah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebesar-besar syafaahnya syafaah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah syafaah pada lekas, pada cepat. Syafaah pada lekas, pada cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ialah syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang manusia sangat susah waktu itu. Ini dipanggil asy-syafa'atul kubra, syafaat besar, ataupun disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Fi faslil qada, pada menceraikan hukum. Fi faslil qada, pada menceraikan hukum. Sini dia kata syafaat pada lekas dan cepat hukuman Tuhan di padang mahsyar kelak, yang sangat susah waktu itu. Syafaat besar ni milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaat-syafaat kecil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat, nabi-nabi lain pun boleh bagi syafaat, orang-orang ulama pun boleh bagi syafaat, orang-orang soleh boleh bagi syafaat, orang yang mati syahid boleh bagi syafaat, kanak-kanak yang mati sebelum baligh pun boleh bagi syafaat. Syafaat ni pertolongan lah. Syafaat ni pertolongan. Kita panggil apa? Sepaat. Beri kat sepaat sikit. Sepaat dia panggil tau. Sepaat ni syafaat. Syafaat ni pertolongan. Syafaat ni pertolongan. Jadi yang kita bicara sekarang ni syafaat yang besar. Lain-lain syafaat banyak lagi lah. Itu dia panggil syafaat yang kecil. Sebelum tu dah kitab Pati Paridah membicarakan berkaitan dengan telaga haud Nabi, kolam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang airnya daripada telaga Kausar di dalam syurga. Telaga haud lain, telaga Kausar lain. Yang mana telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diengkar, ditolak oleh puak-puak Mu'tazilah.
Pak Mu'tazilah diingkar, ditolak akan telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di manakah letaknya telaga haud Nabi ni? Hak ni kalau kita tak tahu, hak ni tak ada apa pun ni. Ulama berbeza pandangan lah. Satu pandangan telaga haud Nabi sebelum titiang sirat. Satu pandangan telaga haud Nabi selepas titiang sirat, sebelum memasuki syurga. Pandangan Imam Qurtubi disokong oleh Imam Sanusi, telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ada dua. Sebelum titiang sirat satu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas titiang sirat satu telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil kolam Nabi. Tak panggil telaga, dia panggil kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu kolam lah. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dah kitab Pati Paridah ni sekalian orang mukmin akan minum. Sekalian orang mukmin. Satu pandangan tidak, yang minum telaga haud Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang mukmin di kalangan ummah Nabi, ataupun orang mukmin di kalangan ummah-ummah yang lain. Mereka minum telaga haud Nabi masing-masing. Mereka minum telaga haud Nabi masing-masing. Ada kita tak ni. Sekalian orang mukmin pada hari kiamat akan minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kolam je lah. Satu kolam, tapi semua orang mukmin termasuk ummah-ummah yang lain akan minum kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita kena cerita ni, kena cerita bab kolam haud Nabi. Haud tu kolam lah. Kalau kolam haud Nabi jadi berulang dah. Jadi berulang lah. Macam kita kata ginilah, malam Lailatul Qadri. Malam bahasa Melayu, Lailah bahasa Arab, jadi berulang. Tak ada apa pun, macam sinilah. Kolam haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu kolam dah lah. Kalau sebut kolam haud Nabi, lepas tu dah kita dapati Paridah ni kolam Nabi je, tak ada sebut haud. Kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak sebut haud. Haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haud tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut dengan kolam haud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada benda lah. Tapi kena tekan hak berkaitan dengan kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang kurang dititik beratkan. Hisab, mizan, titiang sirat, syurga neraka itu biasa diceritakan. Hak kolam Nabi ni, kolam Nabi sallallahu ni terkadang kurang diceritakan, kena cerita. Kemudian di mana letak kolam Nabi tu? Tu kalau jahis itu tak ada dosa tu. Ya, kita berpegang ada kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tapi kolam Nabi ni duduknya di padang mahsyar ke selepas meniti tiang sirat. Kita jahil ni tak mudarat apa pun. Tapi kalau kita pandai ceritalah, ada satu pandangan kolam Nabi ni sebelum tiang sirat, satu pandangan selepas tiang sirat, satu pandangan ada dua haud Nabi ni, kolam Nabi. Satu sebelum titiang sirat, satu selepas titiang sirat, sebelum masuk syurga. Ada tiga pandangan di mana ke tempat kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pergi pada syafaah. Syafaah tu bicara berkaitan dengan syafaah yang kecil. Syafaah kecil Nabi sallallahu, syafaah kecil nabi-nabi yang lain, daripada ulama-ulama, syafaah daripada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dapat bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga.
Tapi semua syafaah ni macam minum kolam Nabi lah. Hanya orang yang beriman jua yang dapat minum kolam Nabi SAW. Sama dengan syafaat. Orang yang beriman sahajalah yang layak dapat syafaat. Syafaat Nabi SAW orang beriman. Dan pula akan dapat sekian mukmin syafaatnya Nabi SAW. Mukmin jua. Syafaat Nabi mukmin jua. Syafaat yang lain sama telah lah. Jadi contoh syafaat orang yang mati syahid. Dia tu boleh bagi syafaat memasukkan ke syurga 70 orang ahli keluarga yang mati dalam iman. Kalau tidak mati dalam iman, Nabi pun tidak boleh bagi syafaat. Samalah bicara dengan anak yang mati belum baligh, yang disebut sebagai simpanan tu. Dapat bagi syafaat ibu bapa yang mati dalam iman. Kalau dapat syafaat pertolongan daripada anak yang mati belum baligh. Itu pergi kepada syafaat yang kecil. Ini pergi pula kepada dan sebesar-besar syafaatnya syafaat Nabi SAW ialah syafaat pertolongan pada lekah dan cepat hukuman Tuhan di pada masa kelak yang manusia sangat susah waktu itu. Lekah cepat hukuman ni maksudnya gini. Jadi berada di pada masa dalam tempoh yang lama. Dan tempoh yang lama di pada masa. Jadi hak manusia yang sangat susah ni orang kafir, orang munafik, orang yang mukmin yang banyak dosa. Hak ni hak susah. Adapun orang yang beriman, setengah pandangan orang yang beriman ni sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar. Bayangkan. Setengah pan mengatakan orang yang beriman hak dalam syurga tu tetap dah. Hak dalam syurga tu tetap dah. Ada ni. Dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Setengah pandangan di pada mahsyar orang yang beriman sudah dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau atas pandangan orang yang beriman dapat melihat zat Allah di pada mahsyar, nak susah kok mana lagi? Bahkan dalam syurga pun sebesar-besar nikmat adalah melihat akan zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam syurga sebesar-besar nikmat adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di pada mahsyar sudah dapat melihat zat Allah, nak susah ke mana? Nikmatlah. Manusia yang sangat susah waktu tu orang kafir. Jadi kata syafaat pada lekah dan cepat hukuman ni bukan hukum mana apa ni? Lekah cepat mana apa? Lama duduk pada mahsyar, syafaat Nabi lah. Bermulalah hisab. Gitu. Atau panggil apa tu? Panggil lekah cepat hukuman. Maknanya di pada mahsyar ni orang kafir ni seksaan di pada mahsyar. Tak ada hisab pun laginya. Maka syafaat Nabi bermulalah hisab. Itu makna apa tu? Makna lekah cepat hukuman Tuhan di pada mahsyar. Cepat hukuman apa ni? Ke syurga, ke neraka. Gitulah. Jadi orang yang kafir yang dalam seksaan ni, mereka tak tahan dengan seksaan di mahsyar. Allah Subhanahu wa taala daklah di mahsyar ni matahari dengan kepala 4 jari sahaja. 4 jari ni sejengkal luar 4 jari sahaja antara matahari dengan kepala di pada mahsyar.
Jadi orang-orang yang fasik orang kafir ni, mereka tak tahan dah. Mereka tak tahan dah. Mereka kira nak tinggal pada masyar je. Mereka kira cerita nak tinggal pada masyar je. Nak keluar daripada masyar. Nak keluar dari masyar ni nak pergi mana ni? Walau ilan nar, walaupun pergi pada neraka pun tak apa dah. Gitu ada ni. Orang kafir ni dikira masyar ni berat daripada barzah. Berat daripada barzah. Jadi berat ni, maka ceritalah di hati orang kafir ni. Mana kiralah. Lepas tu nanti ke mana pun tak kiralah. Nanti masuk api neraka, tak kira. Sebab apa? Neraka tak rasa lagi kan. Dia hanya rasa lubang neraka di balam barzah. Huffatun min hufarina. Tu baru lubang neraka. Neraka yang sebenar mereka tak rasa lagi. Tapi berat dah lubang neraka daripada di balam barzah, berat di masyar, disanggup nak pergi ke neraka. Janji nak tinggal pada masyar sebab sangat susah, sangat berat, sangat seksa. Ni orang kafir. Maka Allah Ta'ala pun ilham kepada orang kafir ni untuk cari rasul. Sebab rasul yang menjadi wasitah perantara. Rasul yang jadi wasitah, rasul yang jadi perantara. Mana mereka pun cari rasul lah. Biar rasul minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka pun mulalah cari rasul. Mula dari Adam AS, sampailah kepada Nabi Isa AS. Masing-masing nafsi. Daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS. Nak jumpa pula seorang Nabi ni 1000 tahun pula. Ada ni. Tapi Nabi-Nabi ni nafsi. Akhirnya barulah sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta supaya Nabi ni mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya Allah Ta'ala kira bicara. Maka Nabi SAW pun jawab, Ana laha, akulah yang memiliki syafaat yang besar ni. Akulah yang memiliki syafaat yang besar ni. Ummati, ummahku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud di bawah arasy selama seminggu. Sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala pun memerintahkan, Ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkat oleh kamu akan kepala kamu, minta pertolonganlah oleh kamu, nescaya kamu akan diberi pertolongan, dan minta oleh kamu, saya akan dikurniakan. Nabi pun mohon supaya dibicarakan. Ini dipanggil syafaat besar. Ini dipanggil syafaat pada lekas, cepat, hukuman Tuhan. Lekas cepat apa ni? Dah bicara, barulah ada hukuman dianya. Itu dipanggil syafaat besar. Syafaat kecil ni lepas ada itulah pulaknya. Ini syafaat besar yang hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lain tidak ada syafaat tu. Itu syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi syafaatul kubra, syafaat besar, pertolongan besar fi fazil qada, pada menceraikan hukum. Kemudian barulah ini diberi suratan amalan, kemudian dihisab, di mizan, kemudian meniti tiang sirat. Tapi bermula di syafaat ni lah. Bermula di syafaat. Pada ni. Atau permulaan. Sebelum tu bicara bab
dibangkitkan, dihimpun di mahsyar. Walaupun dia dapat syafa'ah besar, menerima suratan amalan, membaca suratan amalan, kemudian hisab, mizan. Orang yang mukmin minum haud Nabi SAW, kalau Nabi SAW menti tiang-tiang sirat, syurga neraka. Ini kalau ikut susunan. Dimulai dengan syafaah yang besar yang milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara syafaah yang ianya adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaah yang hanya milik Nabi, bukan syafaah besar, tapi syafaah ni milik Nabi yang sama jua, iaitu syafaah dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Itu bukan syafaat besar tu, itu syafaat kecil, tapi hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk syurga tanpa hisab. Itu syafaat Nabi jua. Baru daripada syafaat kecil yang lain. Tadilah kalau kata orang mati syahid, anak yang mati belum balik. Kemudian syafaat Nabi ni berpanjangan. Sebab itulah di antara kelebihan orang yang membaca doa selepas azan tu. Di antara kelebihan dia akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan syafaat besar tadi, syafaat besar tadi semua orang. Syafaat besar tadi semua orang. Yang nak supaya dibicarakan ni orang kafir. Itu semua orang tu syafaat besar. Hak dapat syafaat Nabi, kelebihan berdoa selepas azan tu syafaat kecil. Tapi kita minta ke Nabinya, minta wasilah. Kita minta wasilah, darajah yang tinggi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita minta maqam yang terpuji. Dia kata minta dalam doa tu kan. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Kita minta Allah Taala bagi wasilah. Kemudian kita minta dibangkitkan akan Nabi maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa dia maqam terpuji? Inilah yang kita bicara sekarang, syafaat besar. Wasilah tu darjat yang tinggi dalam syurga, kata Nabi SAW. Hak minta wasilah ni lah, mereka akan dapat syafaat Nabi. Bukan syafaat besar ni. Syafaat besar ni semua orang dapat. Ada saya terdengar kelebihan berdoa selepas azan akan dapat syafaat besar daripada Nabi. Ada. Syafaat ni semua orang dapat. Hak kelebihan doa selepas azan ni kita minta wasilah. Ada minta wasilah, darajah yang tinggi dalam syurga pada Nabi SAW. Minta wasilah ni lah. Apa kelebihan dia? Akan dapat syafaat Nabi SAW. Minta wasilah, kemudian berselawat. Dua tu. Minta wasilah, kemudian berselawat. Dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua. Minta wasilah dan berselawat. Ada ni? Selesai ni. Ada tak? Berselawat, minta wasilah. Berselawat, minta wasilah akan dapat syafaat. Berselawat dulu. Selepas Bilal menyebut la ilaha illallah, kita pun jawablah la ilaha illallah. Kita bicara dahulu, tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah, disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Itu kita bicara dahulu dan kita Idatus Salikin. Ada ni? Tok Bila kata la ilaha illallah, kita pun jawab la ilaha illallah. Tak sunat tambah Muhammadur Rasulullah.
Tapi sunat ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Apa yang disunatkan dalam hadisnya? Berselawat, kemudian barulah doa wasilah. Berselawat atas Nabi. Barulah doa wasilah, doa lepas azan, betul lah. Doa wasilah kepada Nabi akan dapat syafaat ni. Tapi banyak sekarang ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tu angkat tangan berdoa. Tak sunat tambah Muhammadur Rasul, dia tambah. Sunat bersalawat sebelum kita berdoa, ditinggal. Nak panggil apa gini? Hak tak sunat rajin. Hak sunat tinggal. Panggil apa? Hak orang tak suruh dia buat. Hak orang suruh dia tak buat. Budak degil orang panggil tau. Bukan budak degil. Hak orang nak suruh tu dia buat. Hak orang suruh dia tak peduli. Apa panggil apa? Budak degil. Yang ni degil ni. Tak sunat tambah Muhammad Rasulullah. Rajin-rajin dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu yang disuruhnya berselawat. Berselawat. Dia sama kot Tok Bilal. Tok Bilal pun gitu juga. Akhir azan dia la ilaha illallah, selesai. Tak sunat juga ditambah Muhammadur Rasulullah. Dan sunat apa dia Tok Bilal ni? Berselawat sekali, baru angkat tangan berdoa. Tok Bilal pun sama juga. Ada Tok Bilal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bunyi di speaker ditambah Muhammadur Rasulullah. Berarti dia pun berdoa. Ini ceritaan lah, wallahu alam lah. Dikatakan bahawa ada negara di sebelah Timur Tengah tu, ada tempat yang mana Tok Bilal sendiri. Lepas habis azan, dia berselawat ikut speaker, ikut mikrofon tu dia selawat. Dia selawat dahulu dan barulah dia berdoa. Hadis fiqh Islami menyatakan itu bid'ah yang hasanah. Ada tempat negeri yang tu bila Allahu Akbar, la ilaha illallah, dia selawat dulu dengan suara yang jelas lah. Dia selawat dahulu, kemudian barulah dia pun berdoa. Boleh kok gitu? Sebab apa? Tak reti orang ni. Bukan dia Hakim. Dia Hakim bukan gitu. Pasal tak dia Hakim? Dia Hakim. Habis je bang, dia baca apa? Ke tak buka dia Hakim? Buka dia klasik. Kalau tu dia klasik lah. Lagu lama. Cuba tengok, cuba pasal dalam dia Hakim tu. Habis je azan, bang, dia terus berdoa. Tak? Berselawat dulu. Berselawat, barulah berdoa. Perasan tak? Kalau dalam TV, lepas bang tu, terus pada doa. Tak? Kau dalam TV? Ada tak? Bang dia dalam TV tau. Tak tengok. Ada tak? Bang dalam TV? Kalau isyak tu dia tak ada bang lah. Isyak tu sebab dia ada berita. Dia cuma tulis di TV tu masuk waktu isyak, gitulah. Tapi maghrib ada bang tau. Lepas bang tu dia ada doa lah. Doa dia ada. Selawat ada tak? Tak ada tau. Tak tahu tau. Tak tahu. TV Zuhur dia bang tak? Dan TV Asal bang tau. Zuhur dan TV bang ke tau. Asal ke? Kalau dia Hakim, dia bang sokmo. RTM Terengganu ni radio Terengganu RTM pun bang Zuhur, bang Asal, bang.
TV ada tak bang Zuhur dengan bang Saud? Dia TV swasta tak ada bang dah. Kalau hak TV1 ada lah kali dah. Dan mana dia tengok cerita Korea mana ada TV1. Tapi kalau tak silap lah, kalau dalam TV dia bang dia tak ada selawat, dia hanya ada doa je. Tapi kalau dia Hakim memang cuba tengok molek. Habis je bang, kalau dia Hakim tu selawat dia panjang. Benda barulah. Radio tu dia baca doa lepas azan. Gitulah kita ni. Berselawat serta doa wasilah kepada Nabi akan dapat syafaat Nabi. Bukan syafaat besar ni. Syafaat yang lain. Artinya dia kata fadilah orang yang doa lepas azan akan dapat syafaat besar. Dia kata dah. Syafaat besar tu semua orang dapat. Semua dapat macam mana? Semua akan dibicarakan. Akan dapat masuk syurga. Kalau hak dosa banyak ni hak kafir masuk neraka. Itu semua orang dapat syafaat besar tu. Ni hak syafaat kecil milik Nabi SAW. Di antaranya dimasukkan ke syurga tanpa hisab. Banyak lagi lah syafaat Nabi ni. Pada masa hisab sama berat. Syafaat Nabi diberatkan sebelah kanan, dimasukkan ke syurga. Berat sebelah kiri akan dimasukkan ke neraka. Tapi berat sikit je, Nabi bagi syafaat langsung tak kena neraka, ke syurga. Timbang berat kejahatan. Kalau kejahatan neraka dia tempoh masa yang lama. Syafaat Nabi SAW diringankan. Diringankan, dipendekkan tempoh neraka. Diringan, dipendek tempoh neraka. Syafaat milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timbang-timbang berat sebelah kanan akan dapat ke syurga. Tapi syurga lapis bawah. Nabi bagi syafaat dengan bahawa Nabi akan naikkan darjah Nabi dalam syurga. Yang mana syafaat dapat menaikkan, meninggikan darjah syurga ini, ijma' ulama ianya bukanlah hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukannya hanyalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi boleh bagi syafaat orang yang dosa dia banyak, memang dia kena masuk neraka dahulu sebelum masuk syurga. Nabi boleh bagi syafaat tak masuk neraka. Itu terserah kepada syafaat Nabi dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyaklah syafaat Nabi SAW ni. Barulah pergi syafaat Nabi yang lain, syafaat orang yang soleh, syafaat daripada guru-guru, syafaat daripada ulama-ulama, syafaat daripada orang yang mati syahid. Ada pertolongan di padang mahsyar. Tapi yang paling besarnya adalah syafaat Nabi lah. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita biasa akan sebut, kita mengharapkan syafaat Nabi dan kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu kan? Kita mengharapkan syafaat Nabi dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Syafaat Nabi sebab peringkat dia sepatutnya masuk neraka tapi tak kena neraka. Kurniaan Allah Ta'ala sepatutnya masuk neraka tapi Allah ampuni dosa dia, masuk syurga. Itu kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa yang Allah kehendak. Maka kita pun mengharap keampunan dan kurniaan daripada Allah. Ada ni, dia di padang mahsyar tak ada dah taubat dianya. Tapi tanpa taubat, dosa sekali dia menyekutukan Allah, Allah Ta'ala boleh mengampuni. Dosa sedang menyentuhkan Allah, tapi bagi siapa yang Allah kehendak. Kita mengharapkan
kita termasuk dalam mereka yang Allah kehendak pada azal diampuni. Tapi kita sangat takut tak termasuk kita. Betullah dia dua tu. Takut dan harap. Dia takut dan harap. Kalau kita duk kira syafaat Nabi besar, kurniaan Allah Ta'ala besar, jadi akhirnya akan jadi rasa macam aman dia. Takut kita tak termasuk. Tapi kita sangat-sangat mengharap dua, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keampunan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pokok pangkalnya duduk atas iman. Pokok pangkalnya duduk atas iman. Faham tak ni? Duduk atas iman. Itu pokok pangkal dia ni. Kalau mati dalam keadaan kufur, waliyazabillah, Nabi sendiri pun tidak dapat bagi syafaat. Mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Orang yang mati dalam kufur, mustahil syarak, mustahil akal Allah mengampuni. Orang yang mati kufur. Faham tak ni? Jadi penekanannya bab iman. Pastikan sah iman, akidah yang sebenar dikuatkan pula dengan amal yang soleh. Yang pertama, sah iman, akidah yang betul. Kalau akidah pun salah, itu tak ada bicara lah. Akidah comel, amal soleh, ta'at zahir, ta'at batin lah yang akan mengkuatkan iman. Sebab apa? Perkiraan akhirat adalah perkiraan berkaitan dengan iman. Itu penting bicara bab iman tu. Kemudian bicara bab untuk mengkuatkan iman, untuk memantapkan iman, untuk menebalkan iman. Yang pertama iman tu dulu. Akidah tu comel molek dulu. Barulah bicara bab nak kuat, nak mantap, nak tebal, nak apa. Ni bicarakan macam mana kita nak memastikan akhir zaman ni ujian besar, ujian bab iman akidah. Macam mana kita nak amalan apa kau yang akan mengkuatkan iman kita? Amalan apa yang akan mengkuatkan iman kita? Itu yang kedua. Amalan apa yang mengkuatkan iman? Iman tu sah ke tidak? Akidah tu betul ke tidak? Itu yang pertama. Ni kadang-kadang macam ni ceramah untuk mengkuatkan iman, menebalkan iman, untuk mengesahkan iman, bicara bab iman akidah secara santai, kita lalu je. Kita lalu je. Kadang-kadang hebat kata tepat. Kuliah maghrib 2 malam tauhid. Kuliah maghrib 2 malam tauhid. Yang saya sebut ngulpah kan? Tauhid 2 malam, fiqh 3 malam, tasawuf 2 malam. Tauhid 2 malam, fiqh 3 malam, tasawuf 2 malam. Ambil fardu ain belaka, cukup 7 malam. Ada tempat tauhid dia 2 malam sungguh. Tauhid 2 malam sungguh. Ada ni. Fiqh semalaman je rasanya. Tapi tauhid 2 malam. Kata bagus. Kita apa tauhid 2 malam bercerita. Tak jadi ustaz orang muda dia kata dia baca cara muda dia. Tak sama macam tu lama-lama kita dulu mengajar dia kata. Ni. Ini orang tua lah, orang tua ada ilmu. Sebab dia pernah belajar dengan orang tua dulu, mengajar sifat 20 apa semua. Lain dia kata. Orang muda sekarang ni walaupun 2 malam tauhid ustaz tak tahulah nak cerita apa. Dah tak ada tu kata sifat 20. Sifat 20 pun cara dia lah, bukan cara kita duk belajar. Wallahualam cara mana. Padahal 2 malam dah tauhid. Comel dah tu. 2 malam tauhid. Tapi dia kata orang muda dia kata. Dia kata tak sama. Tak sama. Penekanan bab-bab. Bilah. Pertama bab qada ke tak ada. Ada waktu tu. Tu tak ada tu.
Tapi dua malam tauhid. Mana dia kata secara orang muda. Wallahu a'lam lah. Orang tu orang muda ke orang tua dah tapi cara muda wallahu a'lam. Tapi dia kata tak ada. Tak seperti hak dia belajar dulu dengan orang tua-tua. Hak dia belajar dah. Tu orang hak pernah belajar. Jadi nak bicara bab kuat iman macam mana? Nak pastikan iman sah akidah betul tu. Ujian besar dah pada masa sekarang. Baru lagi pada apakah amalan yang menguatkan iman. Amal apa? Duk semayang tunggu-tunggu, itulah amalan yang paling besar yang menguatkan iman. Amalan kita semua itulah yang akan menguatkan iman. Wajib sunat yang menguatkan iman. Tapi malah ada bacaan-bacaan, contohnya macam baca syahidallahu annahu la ilaha illa huwa tu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis tu. Antara kelebihan dia apanya? Mengkejapkan iman. Ni bacaan tu baca week lepas sembahyang tu. Mengkejapkan iman. Tapi secara umumnya semua amalan kita tu akan menguatkan iman. Dosa akan melemahkan iman, taubah segera. Tapi iman yang sah, akidah yang betul, kuat iman, mati dalam iman, barulah bicara ni. Bicara bab syafaat apa semua ni, nak dapat keampunan Allah, nak dapat kurniaan daripada Allah, syaratnya orang-orang yang beriman. Neraka, dan wajib kita beriman bahawa neraka itu sebenar dan sekarang sudah ada. Neraka sebenar. Dah kita dengar dalam talqin tu kan. An-nar haqqun, an-nara haqqun. Sebenar. Neraka sebenar tu tak dah. Orang beriman neraka itu sebenar, ada sungguh. Syurga itu sebenar, ada sungguh. Tu sahih dah. Dan sekarang sudah ada ditambah. Neraka sebenar dan sekarang sudah ada. Di bawah tu syurga itu sebenar dan sekarang telah ada. Neraka sebenar, sekarang telah ada. Syurga sebenar, sekarang telah ada. Nak cerita apa tu? Nak ceritanya Mu'tazilah, neraka sebenar, syurga sebenar, sekarang belum ada sebab tak pakai lagi. Itu Mu'tazilah. Mu'tazilah neraka sebenar, syurga sebenar. Tolak dua tu kan Mu'tazilah tu kafir teruk. Tapi sekarang belum ada. Sebab apa? Belum guna. Buat saja tak guna, sia-sia. Allah tak buat benda sia-sia. Dan Quran sebut tu, wa'iddat lil kafirin tu. Neraka telah disediakan. Ada dah. Sekarang ni. Dia kata kalau ada dah sekarang, api neraka. Bakar siapa? Tak ada. Sia-sia gitu. Syurga ada dah. Ada kebun syurga, ada bidadari, macam-macam nikmat syurga. Dah siapa ambil nikmat tau? Tak ada lagi. Sia-sia, bazir. Allah tak buat benda sia-sia. Jadi Mu'tazilah berpegang neraka syurga belum ada. Tu Nabi Adam AS tu kan duduk dalam syurga. Nabi Adam AS bukan syurga jannah, syurga yang sebenar. Jannah dengan makna bustan, kebun, dia kata. Bukan syurga sungguh. Ni Mu'tazilah. Kan Nabi Adam duduk dalam syurga, dikeluarkan daripada syurga. Itu bukan syurga tu. Jannah dengan makna bustan, kebun. Mana syurga tak ada lagi. Bila ada, sampai masa Tuhan nak masukkan ke neraka dan syurga, kun fayakun. Tuhan pun jadikan, maka jadi baru Tuhan buat. Jadi Mu'tazilah neraka sebenar, syurga sebenar, tapi sekarang belum ada. Kita dah, kita pegang dah neraka ada, syurga ada dah sekarang ini. Syurga neraka
dijadikan dahulu daripada Nabi Adam AS laginya. Bukan telah ada sekarang. Bahkan syurga neraka dijadikan dahulu daripada Nabi Adam AS. Syurga neraka tu. Sekarang kata sekarang ada, masa sekarang Tuhan buat baru lagi dah ada. Dijadikan dahulu daripada Adam AS lagi. Mana syurga neraka dan syurga telah ada. Wallahu a'lam. Kita ni mungkin insya-Allah lah dalam 2 minggu lagi dah. Minggu depan insya-Allah neraka. Minggu sekali lagi tu bicara bab syurga. Sebab apa ni? Kitab tu lah kita nak ganti tu. Tapi kemungkinan lah lepas daripada tu kita baca sekitab lah sementara kitab Hidayatus Salikin. Kita nak masuk bicara bab puasa di dalam tu. Dalam Hidayatus Salikin ni ada tajuk puasa di dalam tu. Kita bacalah seminggu 2 minggu ke bicara tajuk puasa. Lepas daripada habis Pati Paridah. Kita baca bab-bab puasa seminggu 2 minggu. Mana kalau macam mana kalau cadangan buat soalan lah. Tapi soalan bab puasa. Soalan khusus bab puasa. Mana? Boleh? Soalan khusus bab puasa. Jadi tak? Jangan soalan lain lah. Puasa saja. Mana? Kan biasa bab puasa ni kan. Bab pidiah lah. Bab gitulah. Bab puasa. Bab patah puasa. Bab niat puasa. Tu mana? Nantilah insya-Allah habis kita Pati Paridah tu. Habis kita Pati Paridah. Janganlah bab puasa tu kita baca seminggu ke 2 minggu ke. Mana kita baca satu kitab saja. Hidayatus Salikin baca bab puasa saja. Dia kalau hak nipih ni bab puasa di muka surat berapa? Bab puasa di muka surat 52. Faslun fi adabis siyam. Faslun fi adabis siyam. Surat 52 kalau nipih. Dia bicara adab puasa. Adab puasa ni dia merangkumilah hak wajib atau sunat dia jalan sekali. Dia sekalilah dia jalan sekali. Wajib sunat. Dia dalam kitab ni gini kan. Bicara adab wudu dicapur sekali. Nanti bicara adab solat dicapur sekali wajib dengan sunat. Jadi bicara adab puasa pun dicapur sekali juga. Kalau tebal bab puasa 140. Maknanya kita masuk bicara bab puasa. Maknanya kalau ada soalan ketahlah. Kalau puan payah tulis serah dah orang lelaki mari atas depan. Kalau kata belum masuk lagi bab puasa, nak standby ada soalan, atau je lah, kita tak akan jawab lagi. Atau je soalan bab puasa, tapi saya tak jawab lagi. Saya simpang dulu. Bila habis tak Pati Paridah, kemudian masuk bicara bab puasa, baru saya baca soalan tu. Mana boleh lah kalau nak tahu lalu dah. Mana? Lepas tu situ seminggu 2 minggu boleh mikir lagi tu nak baca kitab apa. Kitab apa? Ganti kitab Pati Paridah. Ni kitab Hidayatus Salikin muka surat 21 baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin.
Dan hendaklah engkau jadikan segala zikir dan segala tasbihmu itu 10 kalimah. 10 zikir. Dia akan didatangkan di bawah tu. Yang pertama, yang kedua, sampai ke 10 kalimah zikir. Yang mana 10 kalimah zikir itu tiap-tiap satunya diulangkan 100 kali ataupun 70 kali ataupun sekurang-kurang 10 kali. Jadi di bawah tu ada 10 kalimah zikir. Ada 10. 10 tu berapa kali? 100 bagi tiap-tiap satu kalimah zikir. Jadi 1000 lah. Ataupun 70. Jadi 700. Sekurang-kurangnya 10. Jadi 100. Ni zikir ni cukup dah ni. Dah ni. Pada ni. Zikir dia dah kita ada. Ni panggil zikir sebelah pagi. Ni pun cukup dah selain daripada membaca Al-Quran, selain daripada berselawat, beristighfar. Tak usah duduk sibuk-sibuk cari tarekah lah apa semua. Kita orang awam banyak lagi kewajipan kita nak kena fokus. Kita selesai kewajipan kita ni. Diri kita selesai, keluarga kita selesai, anak bini kita selesai. Kita nak bertarekah, belajar pula ilmu tarekah. Bukan turun orang bodoh-bodoh gitu, bukan. Ada ni. Ni kita orang awam ni. Orang bertarekah tu orang label mana? Orang tu pada ain mereka kemah lama dah ilmu amal. Pada ain tauhid pekata kemah lama dah ilmu amal, anak bini kewajipan pun selesai tanggungjawab dia. Kemudian dia pun ada ilmu tarekah, dia pun jumpa guru yang mursyid. Hak ada tu. Waktu fadhu ain lepas macam nampak kelang kabut. Tu fahamlah. Fadhu ain ilmu amal pun dah selesai, keluarga pun banyak lagi tanggungjawab dah selesai. Ilmu tarekah tak ada, dia pun ikut satu tarekah, dia pun letak. Ni tarekah yang sebenar. Ni guru yang mursyid. Dia letak Dah nak meletak gitu, nak kata mana lagi. Lepas tu dia yang ikut tarekah tu. Dia berkelayakan dah. Padahal dia sendiri pada ain ni ilmu amal pun tak lepas, bab ilmu tauhid tahu ke mana. Tu saya bicara tu. Tu hak banyak sekarang. Ramai jumpa dengan saya, Ustaz, saya nak mengaji ni. Lepas tu mari tu nampak dah cara dia berpakaian. Cara dia berpakaian tahu dah. Budak-budak muda. Macam mana saya nak belajar. Lepas tu selama ni kamu belajar mana? Sekolah agama ke? Madrasah ke? Pondok ke? Dah. Tapi cara berpakaian tu boleh-boleh cam dah. Dia pun ceritalah, saya bertarekah, dia kata. Dah kamu bertarekah? Ilmu fardhu ain kamu macam mana? Ni nak tanya ustaz ni. Ni saya nak belajar ni. Baru nak belajar. Padat ni, baru nak belajar. Ni kadang-kadang dalam pondok pun ada juga. Dia mari untuk mengajar pondok di masjid, dia duduk berzikir dalam pondok. Ada macam tu. Di mari tu dia makam tinggi dah. Makam tinggi kok mana? Akidah pun dah betul. Ilmu fadail ke mana? Ditipu oleh syaitan. Dia masuk pondok. Tok guru mengajar. Dia duduk berzikir pondok. Akhirnya jadi isim. Jadi gila. Yang timbul nama tok guru tu. Anak kita duduk pondok dia jadi gila berzikir. Padahal bukan tok guru tu. Kau dia ambil luar. Kau tok guru dia akan ada. Jangan pergi pondok, tunggu tak ada makam, dia kata. Dia ada makam. Duduk pondok ni. Dia duduk pondok, dia boleh cerita. Tunggu saya dulu, makam dia tinggi. Baba tak ada makam, dia kata. Tapi dia belajar, tak lari dia pondok. Allah kata, tinggi makam tunggu dia lagi. Dengan dia pun makam tinggi. Hak baba nak itu pangaji ni. Tak ada makam, dia kata. Ni. Ada. Hak ni banyak pesen ni. Dah bukan.
Kita orang awam, ni ada zikir. 10 kalimah zikir. Orang awam ni cari guru Quran molek. Betul molek Quran, selebih-lebih zikir, membaca Al-Quran. Itu je. Nak bertarekah kena ada ilmu. Nak baca Quran kena ada ilmu. Cari ilmu Quran. Cari guru Quran, baca Quran molek, Quran lah duduk di tangan dia. Quran. Selawat, istighfar. Ini zikir khas, Hak ni beda cukup dah. Tapi fardhu ain selesai lah. Fardhu ain dah mana hala, dia nak pergi pada zikir lah, lepas tu dia kata sebenar lah. Ada yang beri kelulusan. Sekarang ni macam-macam Macam-macam sekarang ni kena cermat. Ambil orang kitab ni cukup lah. Sebab tu dalam kitab ni Hidayatus Salikin ni Hidayatus Salikin ni. Bicara bab zikir, bicara mana? Kitab yang keberapa tu bicara bab zikir. Jangan lupa dalam kitab kita ni. Dalam kitab kita ni ada satu mukaddimah ilmu. Kemudian bab yang pertama akidah, bab yang kedua fiqh, bab yang ketiga 7 anggota zahir, bab yang keempat 10 sifat kecelaan, bab yang kelima 10 sifat kepujian. Bab yang pertama dia ada mukaddimah panjang dahulu. Jangan lupa ilmu fardhu ain mana, niat belajar macam mana. Kemudian bab yang pertama akidah, bab yang kedua ni bab fiqh, bab yang ketiga 7 anggota zahir, mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan dan kaki. Bab yang keempat 10 sifat kecelaan, bab yang kelima 10 sifat kepujian, bab yang keenam zikir, adab ketika berzikir, bab yang keenam akidah comel, fiqh comel, tasawuf comel. Tak apa sambil-sambil. Tak ada. Bab fardhu ain tak ada sambil-sambil. Bab kewajipan tak ada sambil-sambil. Nak bertarekah, nak berzikir, qada semayang pun belum. Ni. Faham tak ni? Ni ambil ni hak dah kitab ni. Ni hak selepas daripada selesai semayang subuh, selesai wirid subuh, selesai doa subuh ni, ni sebelum sampai kepada syuruk. Sampai ada syuruk, semayang sunat isyraq pula, semayang sunat duha pula. Itu syuruk sampai ke zuhur. Sekarang ni daripada semayang subuh sampai ke syuruk sekarang ni. Daripada semayang subuh, wirid subuh, doa subuh apa semua, ni hak zikir 10 kalimah sebelum syuruk. Sebelum naik matahari, sebelum semayang sunat isyraq. Ini amalan orang tua ni. Hak 10 kalimah zikir yang amalan orang tua. Kalau dulu duduk masjid, selesai hak ni, sekurang-kurangnya 10. Kalau 100 jadi 1000. Kalau satu-satu tu 100 jadi 1000, tu lambat lah. Biasanya amalannya 10 je lah, jadi 100. Kurang-kurangnya ngam-ngam dengan syuruk. Dia pun semayang sunat isyraq baru dia keluar masjid. Dia boleh pahala kahajjatin wa umratin tamatin tamah. Ni dia dapat pahala haji umrah. Nabi kata yang sempurna. Maknanya dia semayang sunat isyraq dahulu baru dia keluar dari masjid. Ini yang ala orang dulu. Orang dulu kan dia kerja, bukan kerja awal. Sebab orang dulu ni rezeki mereka barakah. Orang sekarang ni tak ada apa-apa dah, kena keluar atau anak. Itu kehidupan orang sekarang. Kehidupan orang sekarang. Tapi hak ni bacaan ni tak nak tidur di masjid. Tapi nak cerita kehidupan orang dulu. Dia baca ni 10 kalimah ni 10 kali jadi 100. Ngam-ngam dengan syuruk semayang sunat isyraq baru mereka keluar masjid. Ini susunan kitab Hidayatus Salikin. Saya bersama Al-Falimbani susun. Ini ambil 10 kalimah zikir ni. Ada 10 kalimah zikir. Mana pertama? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 10 kali sekurang-kurang. Nah, kita ni sebut sekurang-kurang 10 kali. Tu saya sebut pula sekurang-kurang sangat sekali. Tapi kita ni sebut sekurang-kurang 10 kali. Tu saya tambahnya sekurang-kurang sangat sekali. Hak sangat-sangatnya dak langsung. Hak sangat-sangat. Dan ni bacaan ni hak kita pandai juga ni. Hak ni kita baca dah 10 kali lepas sembahyang subuh kan. Tapi dah ada tambahan sikit sinilah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ni tambah. Biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada sikit tambahan ni lah. Pada ni. Ini hak kalimah yang pertama. Ini antara selesai sembahyang subuh sampai ke terbit matahari. Dipenuhkan dengan zikir dan tasbih. Lepas tu kena tafakkur. Kena muraqabah. Mana kita kena ingat di hati, fikir di hati. Maknanya kita ni tak mahu mengenang-enang dah akan kesukaan dunia dan kekayaannya. Tapi kalau hak tu je dalam kepala otak, sembahyang subuh dalam kepala otak tu je. Kesenangan dan kekayaan. Pada ni kesenangan dan kekayaan, mana hidupkan dengan dunia. Tapi sembahyang tu sembahyang lah. Ini supaya tidak mengenang akan kesukaan dunia dan kesenangan, kekayaan dunia. Dapat dunia, alhamdulillah, jadi bekal akhirat. Ini bacaan yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah. La ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Al-haqqul mubin. Setengah lagi bacaannya ditambah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqu wa'dul amin. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqu wa'dul amin. Ini ada datang pada hadis. Ada datang pada hadis. Barang siapa amal 100 kali sehari, maka akan dimurahkan rezeki. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin ni, barang siapa beramal baca 100 kali. Baca 100 kali akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak yang pertama tadi tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, tu akan diberi pahala ribu-ribu pahala. Diberi pahala ribu-ribu pahala. Diangkat darajah ribu-ribu darajah. Diampuni ribu-ribu dosa. Dibina satu mahligai di syurga. Hak yang pertama tu. Ni hak lebih belaka lah ni. Hak lebih belaka. Jadi hak Syekh Abdul Samad Al-Falimbani susung ni bukan hak zikir yang bukan, yang kata hak ni semua waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syarah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani disusunglah baca ni gitu jelah. Pada ni. Itu bacaan yang kedua. Ketiga, la ilaha illallahul wahidul qahharu rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar.
La ilaha illallahul wahidul qahhar Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al azizul ghaffar. Itu bacaan yang ketiga. Keempatnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini sekasih-kasih kalimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekasih-kasih kalimah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di antara kelebihan dia, baca 7 kali seperti buat haji sekali dengan sempurna. Baca 7 kali seperti buat haji sekali dengan sempurna. Baca 7 kali tadi. Jadi 10 kalimah ni 100 kali 70 kali kurangnya 10 kali. 7 kali pun dapat kelebihan tu. Kalau baca 10 kali dapatlah kelebihan tu. 7 kali dapat kelebihan tu. Baca pula 10 kali. Mana baca 7 kali dia akan dapat pahala seperti mengerjakan haji sekali dengan sempurna. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang keempat. Yang kelima subuhun kudusun Rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun. Jadi hak nipis tu macam ada lam depan tau. Tinggi sangat dia punya tiang dia tu. Yang kelima tu macam ada lam. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Maha suci, maha bersih Tuhan bagi malaikat dan ruh malaikat Jibril. Subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Itu yang kelima. Yang keenam subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Hak nipis tak ada wa tu. Hak nipisnya subhanallahi bihamdihi. Gitu dah. Anak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Orang baca dalam tahlil dalam tahlil tau. Kan gitu. Lepas habis tahlil tu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan tahlil lah. Dan tahlil baca berapa kali? Baca berapa kali? 10 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Ada wa tu nipis tambah nipis tak ada wa tu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau saya tahlil dak baca ni saya tahlil kekeh je. Saya tahlil panjang ke la ilaha illallah lah. Orang sekarang ni dia panjang sebelum tahlil. Lepas tahlil tak dapat pun 100. Kata tahlil apa? Tahlil kena panjang la ilaha illallah lah. La ilaha tak panjang. Lagi panjang bacaan sebelum tahlil. Sebelum la ilaha illallah tu ayat Quran Melaka tu. Ayat Quran Melaka tu. Yang mana orang ramai tak pandai nak baca tu. Orang ramai tak pandai nak baca. Orang ramai gerak mulut. Apa dia kata tak tahu. Pada ayat Quran tu. Sebelum daripada la ilaha illallah tahlil tu lah. Ayat Quran. Jadi panjang sangat orang lain. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang kelima. Yang keenam.
Ketujuh, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Beza sikit depan tu lah. Jadi sama dengan hak kita istighfar lepas sembahyang tu. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayya jadi sifat na'at yang ke berapa tu? Yang keempat. Ya, na'at yang sifat yang ketiga bagi Allah. Astaghfirullah al-azima alladzi la ilaha huwa, jumlah tu jadi sifat yang kedua. Al-hayya sifat yang ketiga. Al-qayyuma sifat yang keempat. Kalau baca al-hayyul qayyum. Kalau baca al-hayyul qayyum jadi khabar bagi mubtada yang mahzuf. Gitulah, boleh baca belakalah. Boleh baca belaka. Kita orang lama-lama ni al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang baru-baru al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya hak masih di pondok sayanya di Kerandam, tak ada lah hak istighfar ni. Sebab istighfar almarhum tok sayanya astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li masyayikhi wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Atau almarhum tok saya baca 3 kali lepas sembahyang. Jadi tu baca al-hayyul qayyum tak tahulah sebab tak ada. Tapi masa ngajar tu sebutlah al-hayyul qayyum pun boleh, al-hayyul qayyum pun boleh. Jangan balahlah. Ada dalam satu rakaman tu al-hayyul qayyum je betul. Al-hayyul qayyum salah dia kata. Ada pula hak baru-baru ni dia balik kapung jadi tu imam al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu kapung tanya, tu imam, kenapa baca tak sama dengan tu imam hak tua-tua? Tu salah al-hayyul qayyum. Dia salah pula al-hayyul qayyum. Ada satu rakaman ustaz mengajar tu dia orang tua. Al-hayyul qayyum salah. Al-hayyul qayyum je betul. Hak ni pula orang muda. Dia balik kapung dia imam al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kapung pun lah dah pelik tak sama. Selama-lama. Memanglah selama-lama tak kita dah. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih dah. Ada zaman dulu-dulu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada al-hayyul qayyum belakangnya. Mari hak baru al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kapung pun muskil lah. Tak sama. Dia tak jawab. Pocik bacalah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh lah tu. Yang kamu baca al-hayyul qayyum, saya balik dari luar. Syekh saya baca al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya baca ikut syekh saya lah, guru saya. Pocik bacalah ikut-ikut pocik duk baca dak al-hayyul qayyum. Okey. Ni kita nak betul ni orang kapung ni salah bagi. Balik nak betul. Hak tu baca al-hayyul qayyum tu salah. Ni nak balik betul ni. Nak betul orang kapung al-hayyul qayyum baru betul. Metah orang panggil. Metah gini ikutlah. Sakit perut. Tak ada metah. Makan nasi metah. Mana? Sakit perut. Dia panggil apa ni? Budak metah orang panggil. Dia balik-balik al-hayyul qayyum, al-hayyul qayyum salah. Saya balik nak betul kapung ni. Kapung ni bodoh dak reti ni baca salah. Turun-temurun baca salah. Kan? Boleh baca belaka. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi dalam fiqh Islami wa adillah tu kitab fiqh mazhab dia ada bacaan wirid lepas sembahyang. Dia ada istighfar ni lepas sembahyang. Dia kitab tu tak ada bagi. Kitab Arab mana ada bagi? Tak ada bagi lah. Tak ada bagi nak baca macam mana? Gomong gila bagi tak ada baca lah. Dia ada ilmu lah. Tak ada bagi.
Quran hak asalnya bukan baris tak ada Quran ni. Titik pun tak ada. Hak asal. Bukan baris. Titik pun tak ada. Baca mana? Mana hak ber, mana hak nun, mana hak te, mana hak ye. Mana hak sa, mana hak dad. Mana hak to, mana hak za. Sa belakalah kita baca. To belakalah. Sebab apa tak ada titik kan? Mana hak sin, mana hak shin. Nak baca mana? Dah. Akhirnya baca sin belakalah. Nanti baris tak ada, titik tak ada. Bukan baris, titik tak ada. Ni kita arak ni titik cukup, baris dia tak ada. Tak ada baris dalam kitab fiqh sama dalam tu. Astaghfirullah tu tak ada baris. Tapi al-hayya atas ya tu ada tasydid, ada baris atas. Al-qayyumah tak ada baris. Astaghfirullah tak ada baris. Al-azima allazi la lahu huwa tak ada baris. Al-hayya alif lam tak ada baris, ha tak ada baris, atas ya sutir tu je. Bukan ya sutir, ya sama dengan ha tu lah. Atas ya tu ada tasydid, ada baris atas. Al-qayyumah tak ada baris. Mana suruh baca dengan al-hayya lah maksud dia. Tak apalah. Baca dengan al-hayya. Tapi kita orang tua lama baca al-hayyu, baca al-hayyu lah. Kalau nak tukar sekali-sekali, tukarlah. Belik lidah-lidah kan. Orang tua jangan dia dah baca gitu suruh tukar kesiang ke dia. Satu-satu hijaan susah pula dia. Dah al-hayyul qayyum, al-hayyal qayyuma. Jangan gitu. Orang tua payah. Dia memang kena hak lama juga. Al-hayyul qayyum. Datuk Imam tu baca al-hayyal qayyuma, tak ada apa pun, dia bukan Datuk Imam kita pun. Kita sama-sama pakat istighfar je. Dua-dua betul. Timbulnya al-hayyul qayyum saja betul, al-hayyal qayyum salah, al-hayyal qayyum betul, al-hayyul qayyum orang tu hok bawa lama-lama tu salah, saya nak balik kapun nak betul hok salah. Ada ke? Kecoh pula orang kampungnya. Hok ikut-ikut. Hok ikut-ikut ada dia balik luar ni kan orang kampung kan. Ada orang tua tak mau ikut. Jadi masalahnya nak baca mana-mana boleh. Masalahnya kata salah. Dia kata salah tu masalah. Padahal dua-dua tu betul. Memang ada dua bacaan. Tapi kalau hak ni hak bacaan doa iftitah tu lah. Panjang duduk cerita. Bukan ada dalam buku mana. Satu penjagaan mana. Peringat. Orang duk baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira tu salah. Tulis dalam buku mana. Salah. Allahu Akbaru kabira mubtada khabar tu. Baca Allahu Akbar kabira. Cuba tengok baris dalam kitab-kitab. Ada baris lah kitab-kitab. Kitab-kitab semayang hak kecil-kecil tak ada baris. Allahu Akbaru ke Allahu Akbar kabira. Ra bagi depan. Jadi khabar di situ. Lepas tu kena baca Allahu Akbar kabira. Satu buku tu salah dia kata. Ada orang kata berubah makna pula. Allah senang dia berubah makna. Tuan yang kita. Daripada budak lagi baca dengan Allah Akbar kabira. Tanya orang, negeri mana pun sama sahaja. Baca Allah Akbar kabira. Masalah sekarang ni kita bukan wakaf, kita wasal. Kalau Allahu Akbar, okeylah sebab kita wakaf. Sekarang ni kita wasal. Allahu Akbar kabira. Kabira baru kita wakaf. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Mana kita wakaf pada kabira. Jadi Allahu Akbar bukan wakaf. Kenapa? Ra bagi mati. Ra bagi depan. Almarhum tugu saya Babri bin Kerandang menyatakan afdal baca dengan Allahu Akbar kabira. Nak baca dengan Allahu Akbar kabira, bacalah Allahu Akbaru kabira. Bacalah.
Tapi amun untuk saya kata afdal baca dengan Allah Akbar kabira. At-takbir jazmun. Takbir kena jazam. Jazam ni kena putus. Asal makna. Tapi kalau pergi pada ilmu nahu, jazam salah satu alamatnya sukun. Jadi sukun ke ra, walaupun ra tu bagi depan, walaupun kita baca dengan wasal. Atau biar afdal tu ilmu tu saya sebut. Tapi kalau nak baca Allah Akbar kabira, baca je lah. Tapi yang kata salah Akbar kabira, buat satu tajuk dalam buku. Tu panggil apa tu? Ilmu selapih. Tengok mubtada khabar, baca Allah Akbar kabira, salah. Dah. Mana afdal? Ni jazam ra dengan baris sukun walaupun kita wasal. Macam bang tu lah. Bang tu kan. Dua takbir tu wasal. Tapi afdal matikan ra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar yang kedua kita wakaf. Allah Akbar pertama kita wasal. Mati ra lebih baik. Macam ni kau kata takbir raya. Takbir raya tu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wasal tu. Tapi kalau nak takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa dak lagi takbir raya dah. Kejut orang dengar. Dah kira dah. Kalau kita nak baca dengan mati ra, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okeylah. Wasa tu kenapa nak mati ra? At-takbir jazmun. Ngaji ilmu nahu, jazam salah satu alamatnya sukun. Dah lah. Baca dengan sukun ra. Kalau kita baca wasa. Jangan nak mudah-mudah nak menyalahkan amalan orang dulu. Orang dulu ni ilmu bukan selapih, tapi kita orang ramai-ramai ni pakai turut je, turut kata-kata orang alim. Kita tak tanya orang alim dulu tu baca sebab apa baca Allah Akbar kabira. Tapi saya tanya mana-mana negeri sama saja. Waktu tu ajarnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi kalau baca dengan Allahu Akbar kabir, Allahu Akbaru kabira, bacalah. Saya pernah jumpa makcik. Boleh baca juga Ustaz Allahu Akbar kabira. Dan makcik baca mana? Saya baca Allahu Akbar kabira. Lepas tu ada ustaz lain ngajar itu salah. Dia tukar Allahu Akbaru kabira. Makcik Allah lah kata nak kejadian Allahu Akbaru kabira tu gayok mulu-mulu dia kata. Gayok mulu-mulu. Allahu Akbaru. Jadi mulu-mulu. Makcik nak balik asal dia kata nak baca Allahu Akbar kabira semula. Dah. Ada ustaz main ngajar dia tu salah makcik baca. Allahu Akbar kabira macam mana? Dah waktu ni ikutlah ustaz tu kata salah. Bacalah Allahu Akbaru kabira. Kata kalau betul juga Allahu Akbar kabira, makcik nak baca hak sah dia susah dia kata. Jadi yang mudah-mudah sangat nak menyalahkan orang lama-lama baca. Nak baca dengan Allahu Akbaru, bacalah. Macam istighfar ni. Nak baca dengan huwal hayyal qayyuma wa atub ilaih, bacalah. Kalau orang tua kekal dengan al-hayyul qayyum wa atub ilaih, kekal tak ada masalah. Wa as'aluhu at-taubata wal maghfirah. Tu yang ketujuh. Kedelapannya, ni bacaan sama dengan bacaan semayang, mudah je. La Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Jadi manfaat oleh orang yang mempunyai kekayaan daripada engkau oleh kekayaan. Tak ada manfaat kekayaan tu. Melainkan kekayaan yang dijadikan sebagai bekal akhirat. Ini bacaan lepas daripada sebelum ni ada bicarakan bacaan wirid selepas dari semai subuh. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Tinggal tu. Tak ada. Tebal tak ada. Nipis ada. Nipis ada. Wala radda lima qadaita. Tebal ada. Nipis ada. Nipis. Allahumma la mani'a lima. Saya baca dua ni. Tebal ni tengok takut tak sama. Tak sama sini. Hak nipis. Ada wala radda lima qadaita wala yanfa'u
zal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tiada yang dapat menegah bagi barang yang engkau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang boleh memberi barang yang daripada barang yang kau tegah, wala radda lima qadaita, dan tidak ada orang yang boleh menolak akan barang yang kau qadakan. Qada Allah tidak ada boleh menolak. Tidak ada orang yang boleh menolak qada engkau ya Allah. Maha sini. Bila rezeki kita, rezeki kita. Bila bukan rezeki kita, bukan rezeki kita. Kan tenang. Dah ni. Kita usaha sekadar usaha kita, tadbir kita yang sederhana. Bila rezeki kita, kita akan dapat. Tidak ada boleh menyekat. Orang cuba nak sekat satu dunia pun, kalau rezeki kita akan jadi rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita, satu dunia nak beri sekalipun, tetap bukan rezeki kita. Tidak ada orang yang boleh menolak akan qada engkau ya Allah. Tak ada boleh tolak. Itu usaha kita tu asbab yang diperintahkan oleh syarak. Tapi apa yang akan berlaku, barang yang Allah qadakan. Tidak ada orang yang boleh menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bacaan yang ke-8. Bacaan yang ke-9, Allahumma salli. Selawat sini. Allahumma salli. Salam. Hak nipih tu salam ya. Sallallahu tu fi'il mudhari' atau fi'il madhi tu. Salla. Ni ada fi'il amar ni. Allahumma salli. Salam. Bukan salam ya. Atau hak nipih tu kena baiki. Allahumma salli. Ya Allah, berilah rahmat serta membesar ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ada gitu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Bukan wasallam. Hak tebal tu wasallam. Ada. Bukan wasallam. Wasallama hak tebal tu kan. Ada. Wasallim. Salli sallim. Salla sallama. Salli dengan PM amar. Wasallim min bagi mati. Salla dengan PM madi. Wasallama kita berhenti wasallam. Jadi hak tebal ni wasallam. Dah tak? Wasallim. Jadi hak nipi, hak awal tu salah. Tapi hak nipi tidak ada baris wasallim tu. Hak tebal Allahumma salli betul. Wasallama pula jadinya. Wasallim. Salla baraka sallama. Salli barik sallim. Dia gitu. Tapi kita baca dengan wasallama lah, wasallam lah. Kalau sallallahu tu kan kita selawat tu kan lepas ada kunut contohnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dia asalnya wa sallama. Tu salla sallama. Tapi hak selawat tarawih dia tak wakaf di salam, dia wakaf di alaih. Kita kena selawat dengan sallallahu wa sallama alaih. Sallallahu wa sallama alaih. Jangan sallallahu wa sallam alaih. Salam. Sallallahu wa sallim alaih. Salam. Salla sallama. Sallallahu wa sallama alaih. Kita biasa sallallahu wa sallam sebab kita wakaf. Ini wa sallama alaih. Alaih tu wakaf. Tu tarawih. Ada tempat-tempat surah tu dia tulis wa sallama alaih. Dia pun tulis bagi lam bagi atas, tasydid bagi atas, mim bagi atas. Dia buat bulat betul bagi atas mim. Wa sallama alaih. Sallallahu wa sallama alaih. Ni wa sallam alaih. Wa sallam alaih. Orang tua. Dia salah pun dia nak keras juga. Wa sallam alaih. Wa sallama alaih. Ni di sini tak ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Itu yang ke-9.
Yang ke-10-nya ke-10 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau baca bacaan ni, kalau baca sebelum makan, insya-Allah kalau ada racun sekalipun tak boleh kesal. Itu kelebihan dia lah. Ni biasa baca dah ni. Baca 3 kali sebelum pagi, maka selamat daripada kena bala yang terkejut pada sebelum hari itu. Kalau baca pula selepas asar 3 kali, ada kata lepas maghrib, nasi selamatlah pada malam dia daripada kena balak yang mengejut. Itu antara kelebihan dia lah. Antara kelebihan dia. Pagi 3 kali, baca sebelah petang sama lepas asar, kata setengah lepas maghrib 3 kali. Selamatlah baca ni. Ni baca pagi nak lain ni. Ni baca 10 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan ulang-ulang olehmu tiap-tiap satu daripada sekian zikir dan tasbih dan doa itu dengan dia ada zikir dalam tu, dia ada tasbih dalam tu, dia ada doa dalam tu. Dengan 100 kali jadi 1000, atau 70 kali, atau 10 kali, iaitu 10 kali sekurang-kurangnya supaya jadi perhimpunannya itu 100 kali, 10 kali. Tapi dia kata sebut tebang dok lah, dia kata sekali. Tapi kita ni dok 10 kali biar jadi 100. Dia kata dok 10 kali jadi malah tebang dok sekali. Ingat 10 ni sekali, lama-lama naik jadi 10 kali. Nak jadi 10 selalu ni cukup 100. Allah lah. Panjang nak cukup 100 ni. Nak tahlil la ilah 100 tu pun payah dah, tu pendek je, sekejap je. Mana mula-mulanya sekali, ingat 10 bacaan ni, lama-lama jadi 10 kali, 70 kali. 100 kali perhimpunannya jadi 1000 kali. Dan lazimkan olehmu segala aurat ini sejangan engkau berkata dahulu terbit matahari itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.